SOSMA ni? Sebenarnya masa untuk bahas dah tamat, tapi saya nak bagi peluang kepada Yang Berhormat Shah Alam 3-4 minit. Yang Berhormat 4 minit. Bacuk juga. Terima kasih Tuan Dipertua. Tan Sri Speaker. Tuan Dipertua mohon bacuk sikit. Maaf. Ya. Berhubung dengan usul ini, memang saya berdiri untuk menolaknya. Saya kesian dengan Padang Rengas tadi kerana dia tak nak beri saya ruang untuk mencelah kerana dia pun tahu dia tak boleh pertahankan hujah dia. Hujah dia mengatakan bahawa SOSMA ini mengambil kira tentang mangsa. Implikasinya ialah CPC tak ambil kira tentang mangsa. Ya? That is what you're implying. Dan saya rasa itu merupakan satu hujah yang tak boleh diterima kerana memang CPC telah digubal dengan tujuan untuk bertindak adil di mana hak semua pihak diambil kira, termasuk juga soal mangsa. Mangsa dibela oleh pihak pendakwa raya dan untuk nak membela pihak yang tertuduh kerana dia juga berhak untuk dibela, maka prosedur dan proses perundangan telah ditentukan untuk menentukan bahawa ianya adil dan semua dapat pembelaan seperti mana yang sepatutnya. Ya, nombor dua, dia juga membuat satu disclaimer. Dia kata dia tak setuju kalau ada berlakunya keganasan, ada yang ditahan tu diseksa dan sebagainya. Tu saya tak setuju. By making that disclaimer, dengan mengatakan mengeluarkan kenyataan itu, dia mengaku bahawa di bawah SOSMA penderaan, penyeksaan, pengakuan yang dipaksa boleh dilakukan. Ya, the disclaimer itself merupakan satu pengakuan bahawa undang-undang itu tidak adil dan memberi ruang yang begitu besar kepada pihak polis untuk menahan dan mendera orang yang ditahan. Ya, dan saya nak beritahu semua, just because kalau kita tak setuju dengan penyeksaan, penderaan dan sebagainya dan kita kata kita tak setuju, ia tak lepaskan kamu daripada tanggungjawab untuk menentukan bahawa undang-undang yang diluluskan di dalam Dewan ini adalah undang-undang yang adil. Saya nak beritahu bahawa Shah Alam, kena tambah 2 minit lagi. bersyarah macam mana pun, manusia ni dia boleh berubah. Hari ni cakap ni, cakap lain. Dulu masa bahas SOSMA, saya tak ahli parlimen waktu itu. Shah Alam ahli parlimen. Sampai 3 pagi, pas menentang habis-habisan SOSMA dengan ayat Qurannya, dengan hadisnya. Sekarang boleh sokong. Jadi benda manusia berubah ni jangan ambil heran lah Shah Alam. Ya, betul, Kota Raja. Itu poin sebenarnya yang saya nak sebut. Ramai daripada ahli-ahli parlimen yang daripada PAS dulu. Saya pun dulu daripada PAS. Kita berhujah sampai 3 pagi, Tan Sri Speaker, membantah SOSMA kerana ianya zalim. Ianya merupakan satu undang-undang yang mengambil kira ataupun menganggap orang yang ditahan itu adalah bersalah. Dan segala yang telah ditentukan oleh CPC dilanggar. Bukan sekadar prosedur dari segi penahanan. Dia punya akta keterangan. Ya, ini daripada SOSMA punya undang-undang. Dia kata ketidakselarasan dengan akta keterangan 1950. Bahagian ini hendaklah berkuat kuasa walau apa-apa ketidakselarasan dengan akta keterangan 1950. Maknanya, apa-apa keterangan, apa-apa bukti yang dalam mahkamah yang biasa akan ditolak, tapi di bawah SOSMA, hakim terpaksa terima. Ini merupakan satu kezaliman. Saya nak tanya, bagaimana ahli-ahli parlimen PAS boleh sokong undang-undang yang zalim yang seperti ini? Saya jawab. Ini merupakan betul. Saya jawab lepas ni dan yang tak boleh diterima. Dulu jadi PAS, berubah jadi dan kalau tuan-tuan menyokong undang-undang ini, tuan-tuan bersekongkol dengan golongan yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Kamu akan disambar oleh api neraka. Saya nak beri peringatan itu. Saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan memahami implikasi undang-undang ini yang zalim dan yang menindas rakyat. Bukan sekadar ahli politik, ya. Saya tahu menteri kata jangan risau ahli politik. No, this is not about ahli politik sahaja. Last point. This is not just about ahli politik. Semua orang, we must give them justice dalam pembelaan. Baik, terima kasih. Saya tolak. Terima kasih. Oleh kerana PAS disebut, saya kena jemputlah Yang Berhormat Bacuk sebagai pembahas terakhir, ya.
Amat-amat Yang berterima di-Pertua. kasih Tuan Yang di-Pertua. Padang Serai minta bahas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk perbahasan usul melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 SOSMA ini, saya nak satu tajuk saja. Adakah SOSMA terkeluar daripada landasan keadilan Islam? Yang pertama, saya nak cakap pasal NAS. Saya tak nak sebut NAS, perbincangannya. Hak kerajaan untuk menahan individu yang tidak bersalah. NAS menyatakan jelas itu salah kerajaan. Yang kedua, hak kerajaan menahan individu yang bersalah sebagai hukuman. NAS adalah membenarkan. Yang ketiga, hak kerajaan menahan individu yang disyaki bersalah untuk siasatan. NAS ada membenarkan. Yang keempat, Dia punya proses dia macam mana? diamlah dulu. Proses dia. Yang Muhammad Shah Alam. Tadi Yang Muhammad Shah Alam. Tadi bacuk tak kacau. Ya. Pasal dia yang terakhir, dia tak beri kita jawab. Yang Ini yang Kita bahas masalahnya. panjang di luar. Nak panjang pendek boleh di luar. Masa tak ada. Tak gua bahas tadi lah. Yang keempat, Sepang. Salam. jadi betul. Bagi masa saya setengah jam, saya sanggup. Sepang. Setengah jam saya sanggup bahas di sini. Jangan sampai Sepang. Yang Muhammad Sepang. Yang keempat, hak kerajaan untuk menahan individu yang disyaki sebagai satu hukuman. NAS tidak membenarkan. Tuan Yang di-Pertua, ada dua tahanan yang dibenarkan oleh Islam. Yang ada NAS. Yang pertama, tahanan sebagai hukuman, masuk penjara, ada NAS. Itu hukum takzir. Yang kedua, tahan untuk siasatan. Ada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hukuman. Tahan beberapa hari untuk siasatan, ada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Kemudian yang tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan orang yang ditahan ini ada tiga. Dia ditahan dalam keadaan dia dikenali baik. Misalnya kita orang politik, katakanlah kita orang politik ini baik, ditahan, ada perbincangan dia. Yang kedua, rakyat yang tidak dikenali dia baik atau buruk, ada hukum dia. Dan rakyat ditahan dan dia dikenali kejahatan dia. Dia pernah ditahan atas hukuman. Saya nak ambil yang rakyat biasa yang ditahan, yang kita tak tahu dia ni baik ataupun buruk sebab dia orang biasa. Ulama bahaskan tempoh penahanan untuk siasatan. Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, hendaklah berkadar, bertempoh. Dan ulama itu antaranya Abu Abdullah Az-Zubairi menyatakan bahawa daripada mazhab Syafi'i kita, dia mengatakan bahawa kadar tahanan tak boleh lebih daripada 30 hari untuk siasatan. Maknanya 2 hari lebih daripada 28 hari. Itu pandangan pertama. Yang kedua, pandangan kebanyakan ulama mengatakan tidak. Kerajaan berhak untuk menahan untuk siasatan banyak hari yang dia nak bagi, asalkan itu adalah demi kemaslahatan awam. Saya berhenti setakat tu Tuan Yang untuk menyatakan bahawa SOSMA tidak keluar daripada landasan Islam. Adapun baki perbahasan Ni kita boleh fatwa baru bincang ya, fatwa dalam baru. masa yang lain. Saya sanggup Dulu lain. dalam ataupun luar Sekarang dalam. lain. Terima kasih. Bila ayah kata ada Yang Berhormat Padang Serai 3 minit. Tolong. Yang Berhormat Kota Raja. Mari kita keluar. Kita bahas di luar. Undi. Saya boleh bahas. Yang Berhormat Kota Raja. Siapa? Kota Raja. Cukup. Ya. Point taken. Dah cakap. Tak apa. Dah dengar.
Dah dengar, dah dengar. Duduk, duduk. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Yang Berhormat Padang Serai.